Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras sekarang. Itu dia, jomlah sama-sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk Kompleks Masjid Asy-Syakirin. Jadi ini yang kita nak war-warkan kepada penonton supaya penonton dapat kumpul saham akhirat insya-Allah. Bersama dengan saya pada pagi ini Ustaz Wan Muhammad Jeffrey, pengurusi jawatan kuasa penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras. Alhamdulillah. Jadi Ustaz sihat-sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada penonton tentang amalan yang sentiasa mengalirkan pahala walaupun kita dah padam dekat dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, soalan ni sebenarnya semua dah tahu jawapan dia, tapi kita ulang. Betul. Sebagai peringatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya melainkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya. Baik. Daripada hadis ni kalau kita perhatikan, Nabi mulakan dengan apa? Dengan sedekah jariah. Kenapa sedekah jariah dimulakan? Sebab kita kena perhatikan juga sedekah jariah ni dia melibatkan sesuatu yang kita amat sayang. Dunia ni, kalau kat dunia ni kita sibuk nak cari duit apa semua ni sebab apa? Nak senang. Kerana kita nak duit tu ada pada kita, tengok duit banyak. Bagaimana kalau dalam lagu tengok kosong. Tengok dalam akaun banyak kosong, seronoklah. Jadi satu perkara yang kita susah nak beri pada orang. Jadi itulah kelebihannya, Nabi mulakan dengan sedekah jariah. Bahkan kalau kita perhatikan ada sebuah hadis, Nabi didatangi para sahabat yang tidak berkemampuan. Dia mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang kaya-kaya dah borong semua dah pahala. Rasulullah tanya, apa pasal pula ni? Lebih kurang begitulah. Dia kata orang kaya-kaya dia boleh bersedekah. Kami tak ada duit nak sedekah macam mana? Lebih kurang baca lagi hadisnya. Tapi nak bagi tahu, sahabat ni dia ada rasa cemburu. Cemburu kepada seseorang yang boleh bersedekah sedangkan dia tak mahu. Maknanya sedekah ini sesuatu yang diburu oleh para sahabat. Dia sangat-sangat diburu, sangat-sangat dikehendaki oleh para sahabat. Dan sampai pada masa kita alhamdulillah, keadaan kita ni boleh dikatakan semua orang ada kesenangan lah. Ada yang banyak, ada yang sikit. Tapi disebabkan kita ni kadang-kadang kita punya target hidup kita ni, kita target hari tua. Kita target aku nak buat simpanan untuk hari tua. Simpanan hari tua. Simpanan hari mati? Soalan seterusnya kita kena tanya. Betul. Simpanan hari mati macam mana? Macam mana selepas mati nanti duit ni boleh, harta ni boleh menjana pahala. Kita nak hari tua kita senang, tidak ada masalah dalam kehidupan, duit ada, boleh ada setengah orang boleh pergi melancong, boleh pergi umrah dan sebagainya kan. Jadi kita kena tengok juga kehidupan kita selepas mati. Apakah perancangan kita selepas mati kita? Persoalannya sekarang ni yang timbul pada kita sebab apa? Yang jadi kita sayang pada harta ni sebab kita tak tahu kita mati bila. Betul. Bagi contohlah, saya bagi contoh. Saya selalu bawa orang pergi umrah. Ada satu, saya tengok apabila sampai ke Mekah, ke Madinah ni, mereka bersungguh buat ibadah. Kenapa soalan dia? Kerana mereka tahu mereka ada di Mekah tempohnya 11 hari, 12 hari. Lepas pada tu mereka terpaksa balik. Tak ada kesempatan dah, nak kena cari duit lagi baru pergi sana. Sebab mereka ada limit masa. Jadi kerana ada tahu limit masa tu, mereka buat sungguh-sungguh. Begitu juga dengan kita dalam bab bersedekah ni. Kita ada limit masa hidup atas dunia ni. Cuma kita tak sedar. Tak sedar bila limit masa. Dan kita terlupa bahawa harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu sebagai pelaburan untuk kita. Digunakan untuk melabur dan mana untungnya nanti kita nak kutip di mana? Di akhirat nanti. Itu persoalan yang kadang-kadang kita terlupa. Dan di mana tempat yang paling baik sedekah jariah? Maksud sedekah jariah ni pahala yang berterusan. Yang orang boleh guna berterusan guna perkara tersebut. Dan kalaulah kata kita sedekahkan pula pada pembinaan masjid, masya-Allah. Lagilah besar. Dah orang pergi sembahyang tu dapat pahala. Pasang lampu untuk sembahyang pun kita dapat pahala. Orang pijak tempat tu pun kita dapat pahala. Dan kita buat pula rumah Allah. Masya-Allah. Rumah Allah yang mana di situlah orang bermunajat, beribadah, segala benda baik. Tak jumpa orang pergi masjid nak buat benda tak baik. Melainkan dengan niat nak mencuri tabung tu cerita lain lah. Tapi kebanyakan orang pergi ni memang nak buat benda baik.
Jadi kita menganjurkan menyediakan satu tempat untuk masyarakat orang Muslim buat benda baik, masya-Allah. Pahalanya berterusan dan insya-Allah mudah-mudahan pahala-pahala sebeginilah yang kita nak jadikan bekalan kita. Kita tak boleh nak bawa akaun bank masuk kubur. Bawa akaun bank tak guna. Bahkan kalau jatuh dompet pun orang gali balik nak ambil dompet tu. Jadi kita nak yang mana yang kita kekal. Kita keluarkan sedikit dan yang terbaiknya kita keluar secara istiqamah berterusan. Mungkin tak mampu nak keluar kedebuk banyak kan. Tapi kita buatlah, mungkin kita buat seminggu sekali, kita ulang. Kan pepatah Melayu kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi kita harap begitulah. Itu keadaan dia. Dan saya kira bukan sahaja manfaatnya kepada yang memberi, betul, kan, manfaat juga kepada yang menerima, masya-Allah. Jadi Ustaz, dah halang kita bercakap pasal ialah bersedekah, berinfak, berwakaf untuk pembinaan rumah Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras yang sekarang ni memang sangat-sangat memerlukan sumbangan orang ramai, dan mungkin Ustaz juga boleh kongsikan kos yang diperlukan dan juga gambaran bila siap nanti. Baik, untuk pembinaan kompleks Masjid Asy-Syakirin ni sebenarnya kami di Bandar Mahkota Ceras ni, penduduk Mahkota Ceras ni dah mengimpikan masjid ni dah 20 tahun dah. Duk mimpi bila nak ada masjid, bila nak ada masjid. Yang kita ada sekarang surau jemaat. Yang mana kadang-kadang kalau time penuh, masya-Allah lah, terpaksa bawa sejadah sendiri. Itu luar kawasan apa semua. Jadi kita ada tanah lapang, tanah memang dah diwakafkan yang seluas 5 ekar. 5 point something lah lepas tu, dan kita nak buat kompleks ni bagi memudahkan masyarakat setempat. Cuma dalam fasa pertama ni kita nak siapkan masjid terlebih dahulu. Sebab keinginan masyarakat kepada masjid dengan keadaan keperluan untuk ibadah, dan kita pun ada tempat yang strategik, mudah parking, tak mengganggu lalu lintas. Jadi itulah hasrat kami nak adakan masjid itu. Tapi kalau keseluruhan kos pembinaan kompleks mencecah 27 juta. Cuma untuk peringkat awal kita kena nak bina masjid mungkin dalam 10 ke 12 juta. Lebih kurang begitu. Cuma kami buat masa sekarang, kami juga mengucapkan terima kasihlah kepada penderma-penderma sebelum ni. Kami dah dapat kumpul sekitar 5.4 juta. Cuma kita terhalang dengan prosedur pejabat agama di Selangor. Mewajibkan kutipan mesti ada 70%, barulah boleh diberikan kebenaran pecah tanah. Jadi kita bawa ada 5 juta. Kalau katalah masjid 10 juta pun belum dapat lagi lah, kurang lagi. Apatah lagi nak buat kompleks yang 27 juta. Jadi tak apalah, kita kata kita nak mulakan dengan masjid terlebih dahulu. InsyaAllah selepas ni adalah rezeki daripada Allah. Semua yang Allah tentukan. Takdir Allah semua kita pegang kan, insyaAllah. Cuma kita kami mengharapkan sumbangan-sumbangan yang mana cara sumbangannya boleh tengok di layar TV. Boleh tengok kita ada 3 akaun bank yang kita buka. Boleh juga layari kita punya website, www.masjidasyyakirin BMC. Belakang tu ada BMC sebab Asy-Syakirin ni banyak. Betul. KLCC pun Asy-Syakirin juga. Betul. Orang tanya, ni kat mana, KLCC ke? Bukan. BMC kat belakang tu. .com. Dan juga boleh tengok pada Facebook kita lah, Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Mudah-mudahan kita dalam tu boleh tengok cara sumbangan. Kita ada QR code, kita ada JomPay, nak memudahkan. Kita banyak cara kita buat untuk memudahkan penderma-penderma, yang mana kita war-warkanlah kepada orang di luar sana, mana-mana mereka yang nak bantu, nak jadikan amalan soleh yang berterusan pahalanya, walaupun selepas kita mati, kita sediakanlah tempat untuk mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Sambil membantu kami untuk ada sebuah masjid. Betul kan. Jadi kepada penonton setia TV Al-Hijrah yang sedang menonton kami sekarang ni, cepat kita nak memerlukan 70% kan untuk memulakan pembinaan Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras ni. Jadi cepat-cepat jom sama-sama kita sebar-sebarkan supaya ramai lagi yang boleh berinfak, bersedekah, berwakaf, ramai lagi yang dapat kumpul saham akhirat, dan ramai lagi yang boleh jadi sahabat syurga kita nanti di sana, insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi penonton jangan lupa berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang juga. Jadi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Cerah sekarang.